Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maka pada perkataannya musannif, musannif rahimahullah ta'ala memperbuat mungkin atau meninggalkan dia itu menolakkan atas orang Mu'tazilah pada perkataan mereka itu wajib atas Allah Ta'ala membuat akan salah, yakni yang baik, dan yang aslah, yakni yang terlebih baik. Maka perbezaan di antara keduanya iaitu salah itu barang yang berbetulan dengan fasad, yakni apabila keluar daripada salah jatuh kepada fasad. Tiada ada antara keduanya misalnya, tak kena tiada ada antara keduanya. Misalnya iman berbetulan dengan kufur, dan sihat berbetulan dengan sakit, dan aslah itu berbetulan dengan memberi makan akan makanan yang kurang sedap dan telah datang riwayat. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurniaan dia pula ihsan dia. Bagi kita ada tahun ke bumi ni, alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Dengan Islam tu Allah Ta'ala mudahkan kita taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Semua tu dengan limpah kurnia dia, tanpa pemberian dia. Tak ada apalah kat kita. Syukur dia atas dia beri kita pula nikmat, ada kelobaan dan minat untuk membelajar hukum syariat dan mengenal siapa yang menetapkan hukum syariat tersebut, itulah Allah. Syukur diberi kepada kita membenarkan bahawasanya memang Allah ni ilah. Diberi kesedaran alam hati sanubari kita bahawasanya kita ni makhluk Allah. Allah lah yang memilih kita, Allah lah yang mengatur pentadbiran kita dan pentadbiran alam ni. Dialah Rabbi dan Rabbul Alamin. Itulah dikatakan iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman kepada kita dan kekalkan iman tu, dan bagikan iman ni sentiasa hidup dalam hati sanubari. Itulah meyakini Allah Ta'ala, dia yang memberikan segala kurniaan pada diri, tiada yang lain bersekutu dengan dia, bahkan hanya Allah Ta'ala sendiri. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, minat yang berterusan, kehalobaan untuk berada dalam majlis yang penuh kemuliaan ini, untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ini, insya-Allah. Sambungan kita ada sekalian nak bicara mengenai sifat harus pada Allah Ta'ala, iaitulah membuat mungkin atau meninggalkan dia. Jadi ada dasar yang kita dah belajar semalam. Sambungan ni dia nak sebut adalah ada pahaman salah selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka tak memahamkan Allah Ta'ala
harus berbuat makhluk, membuat atau meninggalkan mungkin ni adalah termasuk dalam benda yang jaiz, jawaz. Itu keharusan pada Allah Ta'ala. Nisbah dia nak menjadikan ataupun tidak, mengikut kehendak dia. Dengan apa yang telah kita bicara di atas, walaupun ada takluk suluhi qadim dalam bab iradat, nisbah kuasa Allah Ta'ala, tapi tak akan ada kuasa itu buat sewenang-wenangnya, bahkan dia mestilah dengan apa nak sebut, menepati apa yang ada dalam iradah tanjizi qadim dan juga ilmu Allah Ta'ala tanjizi qadim. Ada istilah kita dah jumpa semalam sebut dah tu. Jadi dasar kita ahli sunnah wal jamaah, memang apa saja nak berlaku pada makhluk ni, dia adalah hak Allah Ta'ala untuk apa dia nak buat kepada makhluk. Tak boleh pada kita untuk mempersoalkan kenapa Allah Ta'ala buat demikian, kenapa Allah Ta'ala buat demikian. Yang tak boleh itu atas dasar mempersoal. Kaedah Quran sebut la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak dipersoal pada Allah Ta'ala apa yang dia buat, tapi kitalah yang akan dipersoal. Jadi tak payah persoal lah kenapa Allah Ta'ala tak jadi gini, kenapa Allah Ta'ala jadi begini. Nisbah bab-bab sikap dan kesopanan, ketatasusisilaan, jangan sekali ada bangkang terhadap apa yang Allah Ta'ala dah tentu kat kita, apa yang berlaku kat kita. Maksudnya tak akan berlaku melainkan semua kehendak Allah Ta'ala, dan nisbah Allah Ta'ala nak buat apa saja pada kita, mungkin dah harus. Okay? Jadi kalau ada pahaman yang lain pada tu, maka kata dia, perkataan musannif memperbuat mungkin atau meninggalkan dia tu, nak menunjukkan dia adalah harus. Pahaman ni menolakkan, ataupun ta'rif ini, definisi ni menolakkan pahaman orang-orang Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah ni? Mu'tazilah ni dia pahaman atau umum bahasanya sesat. Terlajak dia boleh jadi kufur secara mulazamah, dengan ada talazum, bernafi-nafian perkara yang sepatutnya diisbat. Jadi Mu'tazilah ni, perkataan mereka itu Mu'tazilah, apa dia? Wajib atas Allah Ta'ala membuatkan salah, yakni salah ni baik, dan aslah yakni yang terlebih baik. Ambil je bahasa pendek itu, pahaman Mu'tazilah dia ada satu konsep, Allah Ta'ala wajib membuat salah dan aslah. Itu istilah. Dia kata Allah Ta'ala wajib buat benda salah dan aslah. Salah maksudnya baik, aslah lebih baik. Jadi Allah Ta'ala tak akan buat benda-benda yang nama fasad, nama mungkar, nama maksiat, nama buruk, nama syar. Itu bukan perbuatan Allah Ta'ala. Dia ada huraian nak boleh bagi betul tu, tapi huraian Mu'tazilah ni salah. Salah tu macam mana? Salah tu kerana dia mengeluarkan apa-apa berlaku benda yang istilah nama syar, nama buruk, nama rosak, nama maksiat, yang istilahnya bukan salah dan aslah. Dia kata yang ni bukan dalam skop bidang Tuhan, yang ni bukan dalam ta'aluk sifat Allah Ta'ala, yang ni bahasa dia disebut tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala, yang ni adalah perbuatan makhluk. Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dalam membuat benda-benda yang nama syar, nama buruk, jahat, kufur, munafik, murtad. Yang ni bukan perbuatan Allah Ta'ala. Pasal dasar dia Allah Ta'ala wajib buat salah wal aslah. Mu'tazilah ni dia ada beberapa prinsip dasar pada dia yang menjadi akidah dia. Yang ni salah satu antara dasar dia yang utama. Allah Ta'ala wajib membuat salah wal aslah. Jadi kena faham sikitlah istilah tu. Dan kalau sempat lagi, kalau saya teringat, saya sebut ni, kalau ikut nak pergi betul dia macam mana? Boleh je bagi syarah yang betul, tapi mereka faham tak betul. Dia tak kata wajib Allah Ta'ala buat ni hanya salah dan aslah. Takkan ada Allah Ta'ala buat benda fasad sama sekali. Dia gunakan istilah tu, tapi cara huraian dan dia faham tu salah.
yang sebut. Jadi di atas prinsip dia membuat solah dan aslah tu, dengan itu menyebabkan jadi sesat pahaman mereka, kerana apa yang sepatutnya mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, rumusan daripada Quran hadis ni, nisbah nak buat makhluknya, apa saja makhluk Allah Ta'ala nak cipta dan keadaan apa yang ada pada makhluk harus dia boleh faham wajib. Wajib tu satu masalah, kemudian wajib buat solah dan aslah. Jadi kalau tak solah, dengan mana fasad ataupun afsad, benda yang rosak ataupun lebih rosak pada tu, dia kata yang ni dia tak takluk dan tak hubungan dengan perbuatan Allah Ta'ala sama sekali. Bahkan dia letakkan asing pada makhluk, makhluk buat perbuatan makhluk. Yang tu masalah. Kaedah kita makhluknya ni, nampak kita buat, tapi sebenarnya siapa? Allah yang buat. Banyak isyarat-isyarat Quran yang tu, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Kita buat apa pun, semua tu adalah dengan la haula wala quwata illa billah, min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa seumpama itu, pasal memang jelas Allah Ta'ala ni dia wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah cipta kita dan dialah yang buat segala perbuatan kita. Segala perbuatan ni apa? Baik, buruk, sihat, sakit atau seumpamanya. Ni sebab buat, mana ada boleh buat sesuatu dan menggerakkan sesuatu yang boleh memberikan sampai pada pada makhluk ni boleh ada kemampuan tertentu Allah. Jadi mestilah Allah yang buat segala perbuatan. Mu'tazilah dia kata dia ada bezakan antara salah wal aslah. Itu prinsip dia. Dan dia kata wajib Allah Ta'ala buat salah dan aslah. Benda yang nama sebalik daripada salah wal aslah, yang dia kata yang ni bukan perbuatan salah. Situ masalah sesat dia. Baik. Apa dia salah itu? Asal terjemah baik. Aslah dia atas wazan isim tafdil, maksudnya terlebih baik. Baik, macam mana maksud? Apa beza salah wal aslah ni? Yang tu jadi prinsip dia. Kita baca luar dia, kata ada perbezaan antara keduanya salah wal aslah ni. Lepas tu maka mim dot ada. Siapa pegang Rumi? Jawi. Rumi. Maka perbezaan antara keduanya, maka itu salah. Maka tu mim kaf bukan dot lah. Okey. Maka. Memang munasabah pun maka. Maka iaitu salah itu barang yang berbetulan dengan fasad. Okey. Istilah berbetulan ni opposite. Lawan daripada solah fasad. Dan bila disebut wazan solah ni, dia tak menunjukkan di sebalik daripada dia, lawan dia tu ada solah sama sekali. Bahkan dia adalah semata-mata fasad, buruk, rosak. Itu lawan bagi solah. Pasal dia atas wazan solah je, dia bukan aslah. Contoh, Islam kafir, sihat sakit. Jadi dalam konteks macam tu, Allah jadikan Islam kafir, tak, Allah tak jadikan kafir. Dia kata gitu. Itu atas persoalan kita mudah. Siapa buat kafir? Siapa bagi jadi boleh? Siapa buat Fir'aun? Siapa buat orang cacat? Siapa buat orang kiyu? Siapa buat orang fasik? Mana ada boleh siapa-siapa daripada makhluk, di kalangan makhluk boleh buat terasing tertentu, khas, yang keluar daripada skop perbuatan Allah Ta'ala. Mana mungkin. Jadi nak fahamnya, salah tu lawan dia, asal dibagi sini fasad. Baik, yang tu yang ni apabila baik. Jadi
dengan huraian sikit, apabila keluar daripada salah, jatuhlah kepada fasad, tiada ada antara keduanya. Jadi antara solat dan fasad dia tak ada perantara. Mesti sebut sesuatu, opposite dia, bahasa kita dah pakai, sebut sesuatu, date dia, lawan dia, dengan lawan sehabis lawan tu, itu adalah lawan dia, berbetulan dengan dia. Siap. Cuma mesti atas istilah solah lah. Kalau bahasa mudah tu, Islam kafir. Malam macam tu dipanggil solah. Allah Ta'ala buat Islam kafir, orang Ta'ala tak buat. Contoh tu adalah untuk contoh solah. Aslah pula macam mana? Contoh dia bagi, misalnya iman berbetulan dengan kufur, sihat berbetulan dengan sakit. Okay. Masuk berbetulan tu berlawan, opposite dia. Sakit lawannya sihat, sihat lawannya sakit, iman lawannya kufur, kufur lawannya iman. Nak ambil bahasa je sikit tu. Dan aslah itu berbetulan dengan memberi makan akan makanan yang kurang sedap. Dan okey, situ ya. Jadi aslah ni apa dia? Atas istilah aslah di sini tafdil. Saya sebut berapa kali saya duk ajar bab ni, saya tafdil ni ialah madalla ala musyarakatin wa ziyadah. Dia ialah kalimah yang menunjukkan ada persamaan, perkongsian satu sifat, tapi nak menunjukkan lebih. Itu dipanggil aslah. Antara Islam dengan kafir, Islam ni salah, kafir fasad. Dan Islam ni, antara Islam ni, ada Islam semayang, ada Islam tak semayang, ada Islam mengaji, ada Islam tak mengaji, ada Islam orang jauh cahaya, orang Islam ni. Islam banding dengan kafir, orang Islam ni salah. Dan prinsip aslah tu macam mana? Orang Islam ada yang semayang, ada tak semayang. Orang Islam semayang, yang ni aslah. Aslah ni dia memahamkan ada yang keliling dia dari sudut baik dah semayang berbanding dengan kafir. Bukan banding dengan kafir. Orang semayang banding dengan dia orang tak semayang. Jadi nak banding dengan kafir, teruk lagi lah kafir, pasal yang ni semayang, yang ni Islam tapi tak semayang. Jadi dalam konteks orang Islam semayang tak semayang itulah dia panggil aslah. Pasal orang semayang lawan dia orang kafir. Jadi yang ni orang lawan dia orang kafir, lawan dia orang Islam. Orang Islam ada semayang tak semayang. Contohlah. Jadi kalau ikut paham Mu'tazilah, Allah hanya jadikan orang Islam yang semayang, dan Allah Ta'ala tak jadikan orang Islam yang tak semayang. Pasal dia kata Allah Ta'ala wajib buat solat. Wajib itu maksudnya dia menafikan apa yang sebalik daripada solat, itulah fasad. Dan apa yang sebalik, muqabil daripada aslah. Kaedah nak faham CP tu, kena ingat faham, ada sikit dobit fiqah, istilah saya sebut, yang ni sahih, yang ni asah, kan? Isim tafdil. Macam bahasa Inggeris disebut, dia comparison antara dua benda yang opposite, yang berlawanan, dengan benda yang dia ada macam-macam comparison dia, tapi dalam level yang sama. Contoh, kalau bad lawannya good, contoh itu salah. Allah buat good, Allah Ta'ala tak buat bad. Tall, ada tall lawan dia short, yang ni salah. Tapi taller maksudnya tall, short lawan. Kalau taller tu orang salah buat, tall tu orang salah tak buat. Dalam konteks saya nak sebut bahasa je antara aslah. Boleh tangkap? Boleh. Contoh saya sebut ke fiqah ni, ada bab sahih, asah. Kalau pendapat ulama dia kata sahih, apa sebalik dia? Dhaif. Kalau dia kata asah, apa lawan dia? Sahih. Bukan saja sahih.
Dalam banyak-banyak sahih ni, yang ni asah. Itulah masuk istilah tabdil. Jadi kalau aslah, orang Islam, orang kafir, orang Islam solah. Orang Islam ni ada sembahyang, dia tak sembahyang. Orang Islam sembahyang aslah. Orang Islam tak sembahyang? Tak. Dia lawan aslah. Boleh? Kalau orang kafir, lawan bagi solah. Orang sembahyang, lawan dia tak sembahyang, tapi masih Islam. Maka orang tak sembahyang, orang Islam tak sembahyang tu nama dia sebalik daripada aslah. Orang Islam sembahyang, nama dia aslah. Boleh tangkap? Ini yang sebut, nak buat selung kan mikir. Astagfirullah. Tujuan tu nak memahamkan prinsip tu. Nak memahamkan prinsip. Pasal bila faham prinsip, erti lah kita ni syarah apa lagi. Dan baru kita akan faham persoalan, kisah cerita apa dia yang sebut. Bagaimana kecelaruan cara berfikir dia tu. Bahkan kalau tak tengok aslah pun, fahaman Allah wajib buat solah. Sebelum solah tu, Allah Ta'ala wajib. Tak ada istilah perbuatan yang wajib atas Allah Ta'ala satu. Wa ma'alaihi wajibu. Tak ada apa atas Allah Ta'ala yang wajib di sebuah perbuatan atas Allah Ta'ala. Tak. Dia boleh fa'alul lima yurid. Di sebuah buat, dia boleh buat apa saja dia kehendaki. Dan dia boleh buat, yang ni dia nak bagi bala bencana, yang ni dia bagi nikmat. Allah Ta'ala ni, apa dia? Azizul Ghaffar. Lagi apa? Al-Jabbarul Muntaqim. Dia Jabbar. Maksud Jabbar ni apa? Mengerasi. Dia nak buat apa, jadi. Jadi. Sikit bahasa macam tu. Jadi contoh dia bagi ni, aslah ni beri makan. Beri makan, lawan dia tak beri makan. Jadi dia bukan macam mana Islam dengan kafir kan. Macam mana orang Islam sembahyang tak sembahyang. Dia bukan macam orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam tak sembahyang ni masih Islam. Tu. Yang saya kata kalau kita fikah ni, pendapat ni kalau dia kata pendapat sahih, lawan dia dhaif. Kalau asah, lawan dia apa? Masih sahih, tapi dia asah. Boleh faham? Antara orang Islam dan orang kafir ni fasad. Islam solah. Tapi dalam solah-solah ni ada aslah. Orang Islam bahasa tu yang bahasa mudah sembahyang. Jadi orang Islam tak sembahyang, yang ni dia masih solah bahasa Islam, tapi dia tak sembahyang. Dia tak ada aslah. Dia tak ada aslah kalau dia tak sembahyang. Kalau sembahyang, ini aslah lah. Jadi apa maksud? Dan kemahaman Mu'tazilah ni, orang sembahyang, orang salah buat. Orang tak sembahyang, orang salah tak buat. Itu bukan perbuatan Allah Ta'ala. Boleh? Okey? Nak urai ke aslah tu ya. Pasal kaedah kita mengaji ni, kadang-kadang satu istilah sikit je, yang tu kita gagal faham. Dia akan menggagalkan seluruh bab. Satu saya sebut tu pergi faham dulu. Tanya apa? Ada muskil lagi tanya. Dengan contoh saya beri tu, saya tanya faham tak faham. Kalau tak faham, kod nak bagi misal lagi. Kadang dah banyak sangat, tak layan dia. Kau mengaji lah lama sikit. Pasal dah bagi misal banyak pun tak faham. Baik. Jadi bagi makan, bukan orang tak bagi makan ni jadi kafir, tak ada. Jadi bagi makan, orang ni tak bagi makan orang. Dia tak pernah menyamur pun. Orang main rumah pun ada sejuk pun tak bagi. Uish, apa punya perangai ni? Tapi bukan jadi kafir. Orang yang jamu orang makan, ni aslah. Orang tak jamu orang makan, yang ni solah aja. Masih orang Islam lagi. Sekali lalu, macam tu. Jadi bagi contoh makan ni, dia bagi makanan ni semua sedap-sedap. Lauk apa? Puyuh, arnab, rusa, kambing dan lembu pun tak main lah kan. Yang ni bagi kambing, yang ni bagi lembu, bagi ayam. Yang tu aslah.
Yang bagi ayam, ikan, ikan masin ni, macam mana? Yang tu salah pasal belum kafir. Yang tu jadi nak faham bab wazan aslah hadis isim tafdil ni, dia comparison bukan untuk dua tapi untuk banyak. Dan sama taraf pada sudut, kalau solah nisbah, solah dia aslah, maksudnya lawan dia masih solah, yang ni terbaik dalam banyak-banyak solah tu, banyak aslah. Baik. Dan telah datang riwayat pada satu cetera bahawasanya telah berbahas antara imam kita Abu Hasan Asy'ari dan Abu Ali Al-Jubai. Ali Jubai ini adalah bapa diri kepada Abu Hasan Asy'ari, kahwin dengan mak Abu Hasan Asy'ari. Macam mana boleh kahwin apa saya tak tahu lah. Yang tu pun mungkin sebab menjadi sebab dia pergi belajar dekat Abu Ali Al-Jubai ni. Jadi boleh jadi ada bahas pasal apa? Anak tiri, takkan tak komunikasi langsung dengan bapa tiri kan? Ada version nanti cerita ngaji dengan guru dia pernah cerita, tapi dalam kitab tak ada, nak sebut lagi. InsyaAllah. Maka ditanya oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari akan Abu Ali Al-Jubai daripada 3 orang yang bersaudara. Di atas pahaman dia wajib orang Ta'ala buat salat aslah ni, Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia datang dengan beberapa soalan supaya dijawab oleh Ali Jubai untuk membetulkan kesalahan yang telah dia salah pahaman dia dalam bab membuat mungkin ni, buat makhluk. Kita kaedah buat makhluk ni harus, dia faham buat makhluk bukan harus. Allah Ta'ala buat dia atas prinsip wajib membuat salah dan aslah. Macam tu lah, dah wajib. Jadi kaedah nak buat macam mana? Bagi soalan nak jawab. Tentu antara kaedah nak betulkan orang pahaman salah ni, buat apa? Soal. Satu kalau macam faham yang Wahabi tu, kelahi ayat Quran hadis apa? Soal satu je ni. Kata Allah Ta'ala sebelum arah dia Allah Ta'ala mana? Jawab tu dulu lah. Tak ada jawab. Tak payah kelahi. Jawab lah. Gedi-gedi nak kata Allah Ta'ala. Padahal mustahil Allah Ta'ala. Kalau sebelum Allah Ta'ala buat arah, Allah Ta'ala duduk mana? Duduk. Tak boleh jawab lah. Dia kalah awal. Awal lagi kalah. Jadi bagi tanya. Memang kaedah soalan-soalan bertanya ni kadang tergamam pun kan. Dia dah tanya tu bagi pula cabar pula dia atas pertanyaan tu. Satu lagi kan. Nabi Ibrahim pun kelahi dengan Namrud. Antaranya dicabar di atas hujah yang Namrud datangkan setelah bagi satu contoh untuk dakwah bagi masuk Islam. Konon-konon dia boleh jawab. Lepas tu tak nak layan bodoh dia bagi satu soalan, bagi soalan. Dan cabar dia, bukan satu soalan, bagi satu keterangan untuk cabar dia. Saja nak sebut prinsip tu, kaedah-kaedah kelahi ya. Berdebat. Jadi antaranya bagi soalan. Allahumma salli. Apa dia? Kisah Nabi Ibrahim ni dia kelahi dengan Namrud. Datang jumpa Namrud, dia kata Allah Ta'ala yuhyi wa yumis. Rabbi alladhi yuhyi wa yumis. Tuhan aku ni yang boleh menghidup dan mematikan. Dia mengaku dia Tuhan. Dia kata ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidup dan mematikan. Macam tu. Macam mana pahaman dia menghidup dan mematikan? Dia panggil 2 orang tawanan. Satu dibunuh. Aku telah mati dengan orang ni. Lepas tu yang hidup kan macam mana? Kau, aku bebaskan. Berawal, bebaskan dia. Buka rantai. Buka kaki. Kau bebas sejak dari ni. Aku telah hidup dengan dia. Yang tu dia hujah kata dia Tuhan. Bengong. Jadi orang bengong ni clear tak? Takkan kita nak kata macam ni. Bengong Namrud. Kalau macam tu aku boleh jadi Tuhan. Sepatutnya macam tu lah.
Aku pun boleh tangkap dua orang, yang ni aku lepas, yang ni aku bunuh. Aku pun hidup dan matikan lah namanya. Bengok. Tak payah kelahi. Kata tu orang Wahabi ni kadang penat yang kelahi dengan dia. Kata apa? Dah bengok sangat macam tu. Buat macam mana? Jadi asal saya nak sebut prinsip tu. Jadi atas bengoknya Namrud ni, dia apa? Ditukar untuk soalan. Bagi satu pernyataan. Tuhan aku ni, Allah ni, inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Ta'ala ni terbit matahari ikut timur, terbenam ke barat. Kalau engkau Tuhan, terbit yang ke barat. Nak tunjuk pandai kan? Terbit lah. Tadi tunjuk dia boleh buat hidup dan mati kan? Cari satu hujah perbuatan yang lebih sampai terkangkah dia nak buat tu. Allah Ta'ala terbitkan matahari ke timur, terbenam kan? Ke barat, engkau terbenam. Timur kan ke barat, terbenam ke timur. Silakan buat. Tadi boleh menghidup dan mati kan? Apa jadi kat Namrud? Apa jadi? Fabuhital ladzi kafar. Dimatikan hujah kata orang kafir ni. Fabuhital ladzi kafaru, apa nak sebut terdiam, tergamam dengan cabaran itu oleh orang kafir tu, Namrud tu lah. Itu jawab apa? Kalah. Tapi kalau ikut boleh tak jawab? Ini kata di atas nak boleh jawab tak jawab, dia ilham daripada Allah Ta'ala. Satu esok hampa aku lah berkelahi dengan Wahabi. Dia ajak sungguh-sungguh ni sampai dia kata al-lari lah apa lah, menghadap je. Itu bukan pandai kelahi pun. Minta lah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkan mulut kita untuk kelahi dengan dia. Saya pun nak kelahi dengan Wahabi, saya bukan pandai. Yang pandai-pandai lah, tapi kita mana nak tahu, nak expect apa dia punya rancangan, apa dia punya matlamat. Dia ada tipu helah dia tu kan. Beranikan dirinya menghadap kan. Minta sungguh-sungguh, ya Allah, Mijahil ya Allah, abkah hidayat, kata dia, bagikan hidayatmu ya Allah pada aku untuk aku boleh jawab. Dengan sebab tu menang Islam, menang orang beriman, kalahkan orang kafir. Dan jangan kau kalahkan aku ya Allah. Kau kalahkan aku maksudnya seolah-olah macam Islam ni kalah, ya hak ni kalah, ahli sunnah wal jamaah kalah. Minta lah sungguh-sungguh. Jadi asal nak sebut apa? Dengan sebab tu Allah Ta'ala dia akan ilhamkan kita untuk jawab. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan Nabi Ibrahim jawab Namrud yang bodoh tu. Di atas bagi tahu kata Allah Ta'ala menghidup mati, dia dapat ilham. Apa dia? Lepaskan orang penjara satu bunuh orang dalam penjara. Dia faham yang tu menghidup dan mematikan. Tapi bila kena buat matahari, dia kat hujah. Terbitkan daripada sebelah barat, terbenam dengan sebelah timur. Kalau ikut tu saya kata boleh jawab. Umar tak tahu jawab ke mana. Kalau dalam tafsir disebut, kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayat bagi Namrud tu jawab, boleh je. Kalau Tuhan kau nak cabar aku, terbitkan matahari belah barat. Kalau Tuhan kau betul, Tuhan kau lah terbitkan matahari sebelah barat, terbenamkan belah timur. Yang ni duk tengok siap dah. Betul ikut kan? Tapi tak ada, orang Ta'ala tak bagi ilham orang kafir untuk jawab. Kangkang itu je. Bahasa kangkang nukuk kasar sikit kan. Mudah je, tak boleh jawab. Tapi kalau ikut boleh. Dan kalau dia cabar pun, orang Ta'ala boleh buat tak terbitkan matahari belah barat? Boleh tak? Boleh jadi masa tu kan. Kalau jadi pula jadi orang-orang ingkar ni. Kalau katalah Nabi Ibrahim Namrud jawab gitu, terbit sungguh belah barat, matahari pun terhenti. Lepas tu patah balik kan, perjalanan daripada belah barat ke timur. Agak-agak anti apa puak kafir kata? Ya. Dia takkan beriman ni. Kalau nisbah takkan beriman, tak dapat hidayat ni. Dia akan jawab apa? Sihir. Tengok sihir dia buat. Ni Ibrahim ni sihir besar. Yang dia sesat dia tak kira. Boleh faham. Kata pupuk sesat ni ada je dia jawab. Kalau contoh macam Allahumma salli bab lawan Wahabi tu lah kan.
Mustahil Allah tak aras. Atas soalan, kalau Allah Ta'ala sebelum dia buat aras, dia duduk mana? Kalau ikut terdiam tu. Kalau dia nak jawab, memang dia akan jawab. Dia tak kena diam je. Pasal dia jawab macam tu, dia kalah kan. Dia kata apa? Allah duduk atas aras ni, bukan Allah Ta'ala duduk tu yang betul-betul duduk. Pasal apa? Dia kata aras ni makan adami. Dia makan adami ni, makan adami kan, disebutlah nampak hebat bercakap macam ni, hujah dalam kitab ni, padahal tak apa-apa dia cakap. Dia tak akan mengaku kalahnya. Confident dia jawab, padahal bodoh. Dia boleh kata aras ni Allah bukan ni. Dia kata kalau tak ada aras sekalipun, aras ni makan adami, dia adami. La ilaha illallah. Jadi orang pun bukan adami. Orang pula kena sihir dengan dia. Bofi bahasa itu. Sajalah ke sana sikit, ke sana sikit. Saya nak sebut apa ni? Kaedah kelahi antaranya soal jawab. Contoh macam isu macam ni kan, isu kita bukan selesai lagi. Pasal apa tak vaksin? Payah jawab begitu kan. Soal balik kat dia. Kau pasal apa nak suruh aku vaksin? Kenapa nak paksa aku vaksin? Apa kau sibuk aku tak vaksin? Soal dia sedap soal kita kan. Tak payah jawab. Apa? Soal dia pula. Kenapa kena vaksin? Wajib ke? Dia macam semayang fardu ke? Tak semayang, tak vaksin berdosa. Tak vaksin, musa akidah. Ya. Tak ada lah, tak ada. Dah, tak sembang. Kaedah tu kata, antara kaedah kelahi ni, bukan jawab. Apa dia? Soal balik. Soal balik. Macam kisah Abu Hanifah kelahi dengan Dahri pun sama. Dahri tanya apa kat Abu Hanifah? Abu Hanifah, kau kata Tuhan kau ada. Kalau Tuhan kau ada, kau tunjuk sekarang Tuhan kau kat mana? Jenuh cari jawapan. Macam mana nak tunjuk Allah Ta'ala ada? Allah Ta'ala ada? Ada. Tunjukkan sekarang Allah Ta'ala ada kat mana? Kelahi macam tu, mampu kita jawab kan? Macam mana nak jawab? Macam mana jawab? Bagi soalan balik. Dan bagi satu pernyataan untuk kita cabar dia balik dengan soal balik. Satu setengah riwayat kata Imam Abu Hanifah tu masa tu umur 9 tahun. Dia buat apa? Kata, buat main susu segelas. Ada riwayat kata macam tu kan. Buat main susu segelas. Susu lembu lah. Hai Dahri, aku boleh jawab soalan kau, tapi kau jawab dulu soalan aku. Kalau tak susu pun apa-apa adik-beradik tu lah, nisbah nak kelahi dengan hujah. Tapi kalau ikut riwayat disebut susu. Tapi setengah riwayat kata dia tak minta susu. Dia tanya spontan gitu ya. Wahai Dahri, sebelum aku nak jawab ni, kau jawab dulu soalan aku. Kau ada roh tak? Macam tu lagi simple kan. Betul, kaedah berhujah dia tu betul. Kau ada roh? Ada roh? Ada tak? Kau tunjukkan roh kau sekarang kat aku. Aku akan tunjuk kau di mana Allah Ta'ala. Tunjuk. Dah terkena tak? Dah terkena. Kau nak, dia nak kata Allah Ta'ala ada, tunjukkan Allah Ta'ala ada. Baik, sekarang apa gaduh-gaduh tempat lain kan? Allah, istilahnya Allah lain daripada kita kan? Sekarang roh ni duduk dalam kau. Ada roh tak? Ada nyawa tak? Kau tunjukkan nyawa aku sekarang. Habis, mati hujah. Tak apalah kau mendengar tu. Kalah tu hujah. Bagi satu soalan pula. Wal awal wal akhir. Nak cerita kan. Dia nak sebut prinsip kelahi ni, debat ni. Panjang lah kalau saya cerita tu. Asal saya nak sebut Ali Abu Hasan Syari dengan Ali Jubai ni nak tunjuk atau benarnya ahli sunnah wal jamaah ni, bagi soalan lah. Tak dia jawab ke mana? Tengok. Baik. Tanya ni 3 orang bersaudara. Dia kata dia, aku nak tanya tentang 3 orang adik-beradik. Bersaudara tu maksudnya adik-beradik
3 orang adik-beradik, yang satu daripada mereka itu hidup dalam berbuat taat sampai mati, dalam dah tua mati taat dengan ibadat, dan satu daripadanya hidup dalam berbuat maksiat sampai mati dan sudah tua dengan maksiat. Dan nombor 3 ni mati kecil. Kau bagi hukum tengok ahli Jubai, apa orang Ta'ala balas? Jadi nak betulkan kepala otak dia, tengok betul tengok dia jawab macam mana. Maka ahli Jubai jawab macam ni: diberi pahala oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadat sampai matinya tu. Lagi, dan disiksa oleh Allah Ta'ala akan orang maksiat sampai matinya. Dan tiada disiksa dan tiada diberi pahala akan orang yang mati kecil. Cuma disebut tu dengan bahasa ringkas lah, kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey, nisbah dia jawab tu betul ya, betul kan? Okey. Kemudian bila dah jawab betul tu, okey, ada further soalan pula. Maka kata Abu Hasan Asy'ari, barangkali berkata yang si mati kecil. Si mati kecil tu. Dia punya isu orang budak mati kecil kan. Bagi Allah Ta'ala, dia kata, hai Tuhanku, mengapakah dimatikan akan aku lagi kecil, tiada dipanjangkan umurku, maka boleh aku kalau panjang umur aku berbuat ibadat dan taat dan diberi pahala akan aku. Macam mana abang aku ni yang besar ni, dia sampai besar dewasa dalam keadaan taat, lepas tu mati pun dalam keadaan taat, iman dan taat. Kan bagus kalau kau besarkan aku dalam keadaan macam tu, supaya aku pun boleh masuk syurga macam abang aku. Dia tak prinsip solat aslah tu. Ali Jubai jawab apa? Maka tiada disiksa. Yang ni yang kecil kan. Maka aku berbuat ibadat dan taat supaya diberi pahala akan aku, maka tiada disiksa akan aku. Maka kata Ali Jubai, kata Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala akan jawab bagi kanak-kanak itu, telah aku tahu akan bahawasanya engkau ni, jikalau engkau hidup, nescaya engkau berbimbang dengan maksiat, maka disiksa orang akan dikau. Maka kata Abu Hasan Asy'ari. Okey, siap. Jadi dalam konteks itu dia jawablah, Allah Ta'ala akan jawab kenapa dia tak dimatikan dalam keadaan besar. Pasal Allah Ta'ala akan buat salah dan aslah. Kata dia, aku matikan kecil pasal mati kecil itu lagi baik untuk kau. Kalau kau mati besar, macam mana? Nanti kau jadi ahli maksiat, mati dalam maksiat. Pasal tu aku matikan masa kecil. Okey tak? Jawapan okey tak? Okey. Tak habis lagi. Baru 2. Okey. Tengok satu sudut jawapan, betul ya? Okey. Pasal nak kelahikan di atas kata wajib tu. Kemudian kata Abu Hasan Asy'ari lagi, barangkali yang tu tak adik dia yang kecil cakap, ni adik had nombor 2 ni. Adik-beradik dia yang satu lagi ni, yang mana? Barangkali berkata pula yang mati dalam maksiat tu, hai Tuhanku, mengapakah tiada dimatikan akan aku dalam keadaan kecil supaya jangan disiksa orang akan aku. Kenapa Allah Ta'ala tak mati aku dalam masa kecil? Aku tak payahlah jadi orang ahli maksiat. Pasal apa? Dah mati awal lagi. Jadi kenapa Allah Ta'ala matikan aku dalam keadaan dewasa dan ahli maksiat? Matikan aku dalam buat maksiat, tak ada bertobat. Pasal apa Allah Ta'ala buat macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala ni buat salah wal aslah. Kenapa dia matikan aku dalam keadaan dewasa dan besar? Jangan jawab. Dia macam Namrud tadi lah kan. Terbit mentari belah barat. Dia tanya, di mana Allah Ta'ala? Ada roh? Apa? Tunjuk aku Allah Ta'ala mana? Ada roh? Ada. Tunjuk roh kau dulu. Kat mana?
Kenapa tak vaksin? Saya bawa balik urutan apa saya sebut tadi kan. Vaksin ni manfaat besar. Kau tunjukkan aku vaksin ni manfaat. Tak boleh kau ni. Untuk nak vaksin apa? Kau tunjukkan vaksin ni manfaat. Kalau tak boleh aku nak tunjuk vaksin ni berapa ramai orang mudarat. Yang mati ni lah ni yang ramai hak vaksin tu lah, bukan tak vaksin tu. Mana manfaat vaksin? Kenapa kau gaduh nak suruh aku vaksin? Patutnya tak payah vaksin lah. Bahkan bukan harus berkait apa dia? Kalau boleh bawa mudarat, haram vaksin. Patutnya macam tu. Dan banyak pun yang jadi mudarat. Cuma ada laporan tak laporan, ada yang dah design diam gitu je lah. Pasal kemudaratan tanggung sendiri. Sikit lah, saya ke sana sikit kan. Pasal nak sebut kaedah orang nak kelahi ni, bagi soalan je balik. Soalan ni, bagi dia jawab tengok. Bagi dia jawab tengok. Satu kalau Wahabi kata, Allah yang kata Allah tak aras. Baik, kalau Allah kata Allah bersama kita, innallaha ma'ana, nak buang mana? Ya. Jadi Allah kata Allah bersama kita. Kita ada kat mana ni? Bumi ke kat aras? Betul ke? Silap fakta kot. Kita ada kat aras tak? Itu atau Wahabi kata Allah tak aras. Dan masa yang sama Allah bersama dengan kita. Jadi kita ada kat mana? Aras lah. Macam mana kau boleh kata bumi? Ni Wahabiyah ni kan. Kenapa kau pula kata bumi pula? Pasal Allah bersama dengan kita. Allah ada kat aras. Jadi kita kat mana? Faham soalan? Kau faham soalan? Oi Wahabi. Kau faham soalan ni? Allah di aras. Kan? Allah bersama dengan kita. Betul? Jadi kita kat mana? Aras lah. Ni aras lah ni. Oi Wahabi yang buat bodoh tu. Tu nampak? Kaedah nak kelahi. Cuma saya itu tak ada kelahian tu, baru mukadimah disuruh gulung. Tu nak saja-saja nak pergi jumpa Wahabi pun. Awak bukan rajin kan. Tapi elah dia macam tu lah. Itu yang macam mana pun, bila kelahi pun macam mana? Kaedah kelahi ni, minta Allah Ta'ala bagi hidayat. Banyak-banyaklah selawat, banyak-banyaklah zikir, banyak-banyaklah munajat. Ya Allah menangkan Islam ke atas pahaman orang kafir, pahaman salah, pahaman sesat Wahabi ni. Doa je lah. Jadi apa jadi kat Abu Ali Jubai ni? Kata dia, kalahlah Abu Ali Al-Jubai itu. Siap. Itu Ali Jubai, pahamannya solah wal aslah. Antara pahaman Mu'tazilah ni apa? Allah bila dah jadikan makhluk dia ada kuah dia sendiri, asing dengan Allah Ta'ala. Kita belajar bab kudrat macam tu kan? Macam tu kan? Dia faham apa? Allah bila buat makhluk, maka makhluk dia ada kudrat terasing, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab tu makhluk ditaklif. Pahaman Mu'tazilah macam tu. Tu yang Qadariyah Mu'tazilah ni. Mu'tazilah yang Qadariyah pahaman macam ni, dia pahaman macam tu. Dan umum kata-kata Qadariyah Mu'tazilah ni Qadariyah. Kaedah kita ahli sunnah macam mana? Allah Ta'ala memang dia bagi kedekat kat kita. Dan kalau sekali pun dia bagi kedekat kat kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita mengaji, faham ni. Nampak kita faham. Nampak orang ni lagi faham. Yang bagi faham Allah, yang memahamkan pun Allah Ta'ala. Bukan orang tu, bukan orang mengajar. Yang faham, bukan orang mengaji. Allah yang bagi faham. Boleh? Itu ahli sunnah wal jamaah punya tau. Kalau faham Mu'tazilah, dia kata apa? Allah dah bagi kita kedekat, dah bagi kuah kat kita. Maka faham, siapa faham? Kita lah faham. Kita lah taat. Apa kena-mengena dengan Allah Ta'ala pula? Dia faham macam tu kan? Orang fahaman sesat ni, sewil dia macam-macam. Jadi nak sebut apa? Di atas kata Allah bagi kuah, maka kita akan ada kuah. Kita lah memiliki kuah tu mutlak atas kita. Jadi Ali Jubai ni siapa saya sebut tadi? Pak Tiri Abu Sa'ad Syari.
Dilepas diri kahwin dengan mak Abu Hasan Asy'ari Macam mana boleh kahwin apa saya tak tahulah. Selepas tu jadi Mu'tazilah ke apa tak tahulah kan. Kahwin baru tahu Mu'tazilah ke apa tak tahu lah. Cerita asal-usul cerita tu. Tapi mak dia faham ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Oh tu bila suami isteri mesti ada hubungan suami isteri kan. Isteri dia apa? Semua ahli jubai ni saya tak tahu, tapi Tugu pun tak cerita. Adakah ahli jubai ni akhir dia rujuk daripada pahaman Mu'tazilah dia mati dalam keadaan akidah ahli sunnah wal jamaah balik. Tapi antara orang yang menghujah ahli jubai ni siapa? Mak Abu Hasan Asy'ari ni. Isteri ni suami kadang pakai isteri kan. Minta maaf saya nak sebut ni benda busuk sikit kan. Bila dah pakai sekali, saya ngaji Tok Guru kata macam ni. Kata dia, dah keluar peluru, habislah peluru tak ada lah. Kata, peluru tak ada, kawan tu tidur lah. Mak Abu Hasan Asy'ari kata apa? Nak lagi. So, kasar sikit saya sebut tu, tak faham sudah. Nak lagi. Mana nak boleh dah, peluru dah keluar. Kata Allah Ta'ala bagi kudrat, engkau ada kuasa sendiri. Tak ada kuasa, kau ada mutlak kan, kau kuasa kan. Ni nak lagi, keluarlah peluru lagi. Kena sekali lagi. Tak faham sudah. Ngaji lain. Cukup. Untuk kata pahaman sesat ni macam tu. Kalau orang cerdik ni macam mana? Masya-Allah. Yang kata orang lelaki, orang perempuan bukanlah ahli sunnah jemaah cerdik. Kalau Wahabi ni, ya Allah. Itu kesikit Wahabi. Mu'tazilah sama. Dan setengah daripada barang yang harus pada Allah Ta'ala membangkitkan segala Nabi pesuruh alaihimussalatu wassalam. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Kelahi lagi Mu'tazilah ni. Okay. Masih lagi nak sebut tu. Asal nak bicara sifat harus pada Allah Ta'ala. Apa dia? Menjadi atau meninggalkan mungkin. Dia. Antara mungkin tu yang kita nak sambung ni, bab apa? Bab kerasulan. Apa hukum Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul? Harus. Boleh tak ada zaman yang dia tak hantar Nabi Rasul? Boleh tak? Ada tak ada kaum yang dia tak hantar Nabi Rasul? Boleh tak? Boleh je. Boleh tak satu kaum tu dihantar sekali serentak 2 orang, 3 orang, ramai-ramai sekali Nabi Rasul? Boleh tak? Boleh. Memang berlaku macam tu kan. Ada Rasul Melayu ada? Yang mengaku ada. Tapi yang Rasul betul-betul Melayu tak ada lah. Tapi mengaku jadi Rasul Melayu. Gila awak Rasul Melayu. Rasul Indon pun ada Rasul Indon. Tengok rupa Rasul Indon ke mana? Pelik kan. Apa nak sebut? Rasul Jawa, Rasul Jepun. Rasul Jepun ada Rasul Jepun. Mana ada? Kenapa Allah Ta'ala tak hantar Nabi Rasul Jepun? Ya. Kau Tuhan ke nak sibuk bersoal kenapa Allah Ta'ala hantar Tuhan? La yus'alu amma yaf'al. Tak ada bersoal pada Allah Ta'ala apa dia buat. Wa hum yus'alun. Okey. Isu itulah. Jadi asalnya kita nanti ke depan cerita buat kerasulan. Apa hukum Allah Ta'ala hantar Rasul? Harus. Matan Jarrah sebut macam mana? Wa minhu irsalu jami'i rusli fala wujuba bal bi mahdil fadli. Sebahagian daripada sifat harus pada Allah Ta'ala, wa minhu wa minal jaiz irsalu jami'i rusli, mengutuskan semua rasul-rasul yang Allah Ta'ala dah hantar. Apa hukum Allah Ta'ala hantar rasul? Harus. Kan? Maksudnya apa maksud harus? Hak dia nak hantar pada siapa dia nak hantar. Siap. Fala wujuba bal bi mahdil fadli. Bukan ada satu kewajipan Allah Ta'ala untuk dia nak hantar rasul, bal bahkan rasul yang hantar bi mahdil fadli semata-mata limpah kurnia dia. Ya. Macam kita wajib ke dia bagi kita pergi makan? Ikut dia nak kita makan tak kan? Tapi dia bagi makan tak? Wajib ke dia bagi kita makan? Betul? Dia bagi kita makan pasal apa? Limpah kurnia dia bagi kita makan. Wajib ke dia bagi kita hidup? Ya ke? Bukan wajib. Hidup ni bukan wajib ke? Harus. Habis tu, dia bagi kita hidup ni. Limpah kurnia dia. Alhamdulillah.
Kita nak dapat tauhid tu Pasal bukan wajib atas Allah Ta'ala, betul dia bagi juga. Alhamdulillah. Kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad pun kan. Tapi beriman dengan Nabi Muhammad, alhamdulillah. Cuma sah tak sah, kuat tak kuat, betul tak betul, dalam hati ada tak ada, yang tu kena taklif kat kita, pergi belajar, pergi ngaji, supaya ada sungguh pahaman kita kat Nabi Muhammad SAW ni, sampai ada kasih dalam hati, sampai nisbah makhluk ni tak ada siapa lebih kita kasih, hatta lebih kasih daripada diri kita sendiri. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Lebih kasih daripada diri kita sendiri tu. Yang saya ngaji tu kata, macam mana lebih kasih daripada diri kita sendiri? Kat kita pun kadang kita tak doa kat kita, tapi kita duk selawat dan salam untuk baginda. Selawat tak tinggal. Doa kat kita pun kita tak doa, tapi doa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Doa pun pendek ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Sampai macam tu. Ada orang macam tu. Memang ramai orang macam tu. Kita yang tak bertemu buku wah yang bertemu orang macam tu. Kalau zaman lah ni orang yang banyak macam tu siapa? Geng-geng Yaman, geng-geng Habib ni. Masya Allah. Kita maulid setahun sekali, dia maulid seminggu sekali. Buat majlis maulid ni seminggu sekali. Saya mengaji geng dia lagi lah. Tunggu sana apa? Kita maulid hari-hari. Sepatutnya. Apa maksud maulid hari-hari? Seronok dengan Nabi Muhammad ni hari-hari seronok. Kita sembahyang satu, pahala berapa? Kalau jemaah? Kalau jemaah lah. Itu kalau dalam masjid itikaf pula, apa jadi? Kali lagi 10. Masuk pula Ramadan pula, macam mana? Kali 70. Lailatul Qadar pula macam mana? Kali 10. Apa? 1000 bulan. Kat Masjidil Haram pula macam mana? Kali 100,000. Soal. Kenapa dapat lebih banyak macam tu? Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Jadi lebih tu lebih Ramadan ke lebih Nabi Muhammad? Lebih. Kita umat dia. Dia bagi tarikh, bagi satu kedudukan pula. Kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik umat. Siapa bagi lasian tu? Allah yang bagi. Tapi syarat bagi cukup lah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lagi apa lagi? Khairul ummah ni. Mesti ada allazina amanu wa amilus solihat. Tapi pasal apa dapat semua kebaikan-kebaikan limpah kurnia itu? Pasal apa? Umat Muhammad SAW. Besar tak Nabi Muhammad ni? Kalau tak ada Nabi Muhammad agak-agak apa jadi? Tak ada alam ni. Kita muka serupa ni tak ada. Macam tu kan? Lebih besar daripada tak ada mak ayah kita lagi kalau tak ada Nabi Muhammad. Tak ada mak ayah kita, tak ada kita, tapi orang lain masih ada. Masih ada langit, masih ada bumi. Tak ada Nabi Muhammad, macam mana? Langit bumi pun takkan ada. Yang tu lah isyarat ayat Quran sebut macam mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan ini rahmat sekalian alam. Rahmat sekalian alam. Siapa besar? Nabi Muhammad besar ke alam besar? Siapa dulu? Nabi Muhammad dulu ke alam dulu? Siapa jadi sabab? Siapa musabab? Nabi Muhammad sabab, alam ni musabab. Dan Muhammad tu Muhammad mana? Muhammad ada dua. Jasad Muhammad, ada ruh Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad jadi rahmatan lil alamin ni hak mana? Ruh Nabi Muhammad SAW. Ruh dia sampai tahap tu. Ya. Tu yang Allah Ta'ala bagi syarat pula. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan angkat kamu, sebutan kamu. Sebut Allah ya mesti ada apa? Allah ya Muhammad. Allah ya Muhammad. Allah ya Muhammad. Allah ya Muhammad. Tinggi tak kedudukan Rasulullah? Ke Allah ya? Ismail Sabri. Allah Mahdi. Ada? Ada. Allah Wahabi. Allah Albani. Ada. Ada. Allah siapa? Siapa Allah? Muhammad. Dan Muhammad ni siapa? Muhammadur Rasulullah. Tu kita nak belajar. Memang nisbah Allah Ta'ala nak hantar harus. Tapi di atas dia dah jadi special. Allah Ta'ala jadikan dia special. Dia makhluk special. Kita kena ambil
speciality yang ada pada Rasulullah SAW itu macam mana Allah Ta'ala ambil dia special. Yang tu lah pula kat kita. Apa special dia? Sampai Allah Ta'ala perintahkan kita berselawat salam atas Nabi SAW. Bukan saja dia perintahkan kita, Allah pun memberi rahmat dan kesejahteraan atas Nabi kita Muhammad SAW. Atau istilahnya, Allah pun beri selawat dan salam atas Nabi. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk selawat salam atas Nabi. Faham macam tu sekali? Ya, itulah kedudukan Muhammad SAW. Tak ada orang yang dalam dunia ni Allah Ta'ala perintahkan untuk beri selawat dan salam kat dia, melainkan kat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pun, siapa lagi? Umat Nabi Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Aisyah, dia difitnah, kata melakukan zina dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Sampai lebih kurang berapa bulan, baru datang ayat Quran membersihkan tuduhan ke atas Sayyidina Aisyah. Jibril datang wahyu, cerita kat Rasulullah, mula-mula bagi tahu kata apa? Allah Ta'ala berikan salam, memang lepas dalam hadis sebut macam tu, ke atas Aisyah. Bagi tahu kat Sayyidina Aisyah apa? Allah Ta'ala Allah lupa lepas ni. Bahasa kita, Allah Ta'ala beri salam atas kamu wahai Aisyah. Turun wahyu, turun 10 ayat membersihkan Sayyidina Aisyah daripada tuduhan zina. Nak cerita apa? Antara yang Allah Ta'ala selawat salam, yang ni Allah Ta'ala bagi salam, orang umat lain tak ada, yang ada kan umat Muhammad SAW. Macam tu. Jadi siapa lebih? Saya tengoklah lebih kita, apa ada kat kita. Siapa yang lebih? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak faham, kita nak masuk bab Rasul lah. Jadi sebahagian daripada bab harus pada Allah Taala apa dia? Dihantar Nabi dan Rasul. Bukan wajib tadi hantar Nabi Rasul. Kalau wajib macam mana? Kita Rasul berapa orang ni? Rasul PAS 1, Rasul PKR 1. Bopi bahasa itu. Tak ada ya. Subhanallah. Mana adalah Rasul Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Dia khatamun nabiyyin. Masa situ dululah. Nanti kita sambung insya-Allah bab kerasulan. Antara perkara yang harus tu adalah Allah Taala bangkitkan segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kita sambung. Ada soal? Atal kita bicara sifat arwah dan Abu Ahmad Mu'tazilah sikit. Dia ada solah dan aslah. Dia kata wajib Allah Ta'ala buat solah aslah. Kita kaedah ahli sunnah wal jamaah ni harus membuat solah, harus membuat aslah. Bahkan bahasa lain, harus membuat khair, hak Allah Ta'ala untuk buat syar. Hak Allah Ta'ala untuk jadikan iman, Islam, hak Allah Ta'ala untuk jadikan seorang ni kufur. Apa hukum dia? Nisbah Allah nak buat tu, apa hukum? Harus termasuk dalam mungkinat jaizat. Tentu dalam kisah 3 beradik itu, Abu Hasan Syari kata, selepas Pak Tiri dia jawab gitu, kata dia, izinkan aku untuk menjawab di atas soalan yang telah aku kemukakan tadi. Di atas kata ni, masuk syurga dapat pahala apa tu, sama lah jawapannya. Tapi kalau Allah Ta'ala disoal oleh kanak-kanak tu, kenapa engkau matikan aku kecil? Allah Ta'ala kata apa? Aku nak matikan engkau kecil. Atas aku untuk aku nak matikan engkau kecil ke dewasa? Ikut aku lah. Allah Ta'ala jawab macam tu lah. Untuk abang ni yang besar tu, yang mati dalam maksiat tu, ya Allah, kenapa engkau matikan aku dewasa? Tak matikan aku kecil? Allah Ta'ala jawab apa? Jawab bagi ahli sunnah jemaah. Jangan jawab. Allah Ta'ala jawab apa? Ikut aku lah. Nak matikan kau kecil ke matikan kau besar ke? Yang kau pergi dahaka aku suruh. Aku tak suruh kau dahaka. Itu yang kau kena tu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ini jawapan. Ahli Jubai macam mana? Kalau abang ni yang besar tu, kenapa kau matikan aku dewasa? Ya Allah, kalau matikan kecil sana, aku boleh masuk juga syurga. Walaupun tak setaraf dengan abang aku yang taat tu. Kata kau buat salah. Kenapa kau matikan aku besar? Kena jadi aku maksiat, jadi dosa. Tak pasal apa, pasal aku masuk neraka. Matikanlah aku masa kecil. Kenapa tak mati aku masa kecil? Kata kau wajib buat benda baik. Macam kalau Tuhan lah kena soal macam tu,
Atas kata fahaman dia wajib buat salah dan aslah, agama macam mana? Terdiam je. Adakah Allah Ta'ala terdiam je tu? Subhanallah. Pasal apa? Harus pada dia buat. Satu kalau ada orang nak bertikai, ya Allah kenapa kau jadikan aku artis? Mudelik apa aku? Aku jadikan kau artis ataupun kau yang gedi-gedi pilih engkau punya kerjaya engkau daripada kecil lagi gaduh nak jadi artis. Ya Allah kenapa kau jadikan maksiat? Ya aku ikut aku nak jadikan apa? Tapi engkau ke yang pilih untuk pergi jadi maksiat? Ke aku yang kau nak salahkan aku jadikan kau maksiat? Kau tak, aku bagi ya. Tapi aku tak pernah suruh kau buat maksiat. Dia ada jawapan. Kaedah ahli sunnah wal jamaah kita, semua tu telah dibahas dengan jawapan yang sangat teliti, kemas dan fahaman akidah yang insya-Allah tak akan sesat sama sekali kalau kita berpegang betul-betul dengan apa yang telah diajar oleh tutugu ulama kita mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi beware at Wahabi, Mu'tazilah, Syiah, jaga pahaman-pahaman sesat. Okey. Rumusan sikit dan tambahan. Soalan lah kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Ya rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim.